Hai geng, tolong subscribe, kopi link hantar kat mak ampak untuk hang. Kalau bermanfaat video ni untuk ampa, untuk anak-anak muda, tolong kopi link hantar kat depa semua. Ambil tekan share, kopi link, paste, salin dekat hantar dekat WhatsApp kan mana-mana supaya depa boleh berfikir. Okey geng. Kita pun tahu ekonomi Malaysia sekarang macam mana. Kita pun tahu, siapa-siapa pun tahu dengan apa yang berlaku, inflasi yang berlaku dalam Malaysia dan juga dunia. Tapi negara lain tak seteruk kita, sebab kita, kepercayaan negara kita terhadap negara lain dan juga kepercayaan negara kita terhadap pelabur-pelabur, bilion-bilion punya pelabur, dia dah kurang dah. Sebab apa? Kes 1MDB, pelbagai kes kapal, kes kapal LCS, kes kapal 3 biji kapal maritim, kes 1MDB, SRC, lembu dalam kondo dan pelbagai lagi kes-kes rasuah yang berlaku dalam Malaysia ni menyebabkan kepercayaan kepada negara luar dan pelabur-pelabur luar terhadap Malaysia dah kurang. So, mereka susah mereka nak masuk. Cuba apa fikir? Apa yang akan berlaku di dalam Malaysia? Bayangkan anak-anak muda sekarang, ada yang tak pergi sambung belajar, yang Alhamdulillah, yang bisnes maju, Alhamdulillah. Cuba bayangkan untuk anak-anak muda yang tak berkemahiran, kan? Contohlah, aku ambil contoh kawan ni, seseorang ni habis sekolah, dia tak pergi sambung belajar apa-apa, terus dia kerja. Dia berniaga apa-apa ke, dia pergi tolong orang ke, nelayan ke, ataupun dia buat Grab. Dia tak ada kemahiran langsung. Dia tak ada kemahiran bengkel ke, renovation ke, apa-apa ke, dia tak ada. Dia hanya tahu buat Grab ke apa macam tu. Tahu-tahu satu hari nanti Grab tak ada, apa pun tak ada, ataupun Grab sekarang ni pun dia dah jadi rebutan. Rider-rider terlalu banyak. So, order yang masuk dia akan kurang. Bayangkan apa yang dia akan buat untuk yang akan datang. Pelabur-pelabur tak masuk, peluang pekerjaan kurang. Apa yang akan berlaku? Sebab kita macam kita kena fikir, hutang negara dah 1 trilion. Bayangkan 1 trilion, bukan depa yang akan bayar. Rakyat yang akan bayar semua ni. Walaupun hutang-hutang tu 50% Najib yang buat gila-gila punya, dan sampai sekarang kesannya rakyat yang kena hadap segala kerosakan hutang-hutang yang Najib buat, kita kena bayar. Anak-anak cucu-cucu kita yang dah tua tak apa. Macam kita pun faham, mungkin dia hidup dah tak lama. Yang anak-anak muda ni yang sekarang baru umur 10 tahun, 10 tahun lagi 20 tahun, depa baru umur 20 30. Bayangkan macam mana peluang-peluang pekerjaan mereka yang akan datang. Kos sara hidup mereka yang akan datang. Apa yang akan jadi? Cuba bayangkan kalau sistem sekarang, sistem yang membazir, sistem yang ada macam di dalam kerajaan, sistem yang membazir sangat-sangat, sehingga kan bangunan-bangunan kerajaan tak ada peruntukan untuk baik pulih, untuk ubah suai menjadi lebih baik. Macam peruntukan tak cukup. Nak buat satu hospital pun sampai 10 tahun pun belum siap. Sebab apa? Tak ada peruntukan. Bayangkan, bila suatu hari nanti hasil bumi dah habis, kerajaan tak ada income daripada hasil bumi, apa yang akan berlaku kepada Malaysia dan kita semua? Bayangkan, dengan rakyat yang tak ada berkemahiran, apa yang mereka akan buat untuk yang akan datang? Apakah peluang pekerjaan yang rakyat-rakyat yang tak ada kemahiran ni? Sebab tu, kalau contohlah, bukan contoh, memang terbaik kalau kerajaan bagi peluang kepada rakyat, bagi tempat untuk rakyat, untuk bahagian pertanian lah. Fokus terhadap pertanian. Fokus kepada terhadap pertanian. Dan pertanian kita pun tahu susah pun starting dia susah, sebab perlukan tempat,
tempat lah, benih lah, apa semua. Bila dia dah start return, okey, dia akan ada peluang peluang pekerjaan. Dan anak-anak muda, rakyat Malaysia, depa dah start kira macam bercucuk tanam. Dan apabila kita ambil bahagian pertanian lah. Sebab sekarang ni barang-barang pertanian, keperluan pertanian dalam Malaysia sangat-sangat mahal. Sebab apa? Pertanian kita semua boleh katakan kita import. So, untuk nak buat perubahan yang akan datang, sekarang kita dah kena start. Kan? Kita dah kena bermula untuk pertanian. Kita ambil. Okey, walaupun dia ni tak tahu apa, of course kalau bab tanam mesti dia tahunya. Kita kena invest untuk dekat dalam Malaysia sendiri untuk pertanian, bagi tempat bagi ni supaya dia bercucuk tanam di dalam negara, dan hasil dia tu dia dapat jual kepada rakyat balik. Faham tak maksud aku? Jadi benda ni bila macam kita labur di dalam negara, kita akan menghasilkan produk negara dan akan beri manfaat kepada rakyat-rakyat dalam negara. Tapi kerajaan kita untuk tahun ni bulan 9 untuk import pertanian saja, import untuk keperluan rakyat saja dah 60 bilion. 60 bilion lebih. Baru saya diumumkan semalam, 60 bilion lebih. Itu belum sampai bulan 12. Apa bayangkan? Kita ambil barang daripada luar negara. Kalau macam negara tu, Filipin ke, Thailand ke, dia import masuk dalam Malaysia. Dia tak gunakan Thailand baht dengan ringgit. Dia menggunakan USD. Bila menggunakan USD, mata wang kita jatuh, of course barang tu jadi mahal. Apa faham tak? Jadi sekarang ni juga kita kena kita perlu buat perubahan. Kita perlu buat untuk anak muda ni yang tak ada kemahiran, sekurang-kurangnya dapat menambah minat untuk anak muda dapat bercucuk tanam. Itulah kan apa yang akan jadi ni 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun akan datang. Kalau kita tak tekankan untuk rakyat kita untuk berpengetahuan. Sebab sekarang ni anak muda pun mereka tak mau pergi belajar jauh-jauh dah. Sebab mereka pun tahu, mereka pergi belajar habis 30,000, 40,000. Lepas tu, dia nak beli kerja pun payah. Kan? Dia nak, kira macam kerajaan ataupun negara, dia nak sediakan peluang pekerjaan pun payah. So, mereka akan menganggur. Mereka akan pergi buat kerja yang lari kos yang mereka belajar tu. Memang tak sama. Tahu-tahu dia pergi belajar jadi engineer, tahu-tahu dia pergi kerja McD. Dia kira macam dia duduk kerja Grab. Sebab apa? Kerja Grab, kerja McD, gaji lebih mahal daripada kos yang dia belajar sampai 30-40 ribu. Dan dia kena tanggung bayaran PTPTN. Faham tak? Jadi, sistem sekarang, sistem kementerian pembaziran terlalu besar. Dan rasuah-rasuah yang berlaku di dalam satu-satu kementerian tu sampai hari ni berlaku. Dan kena ingat, tahun ni duit kira-kira wang negara untuk tahun lepas 50 bilion lebih duit negara hilang. Mana pi duit tu? 50 bilion hilang. Dan jangan lupa zaman Muhyiddin Yassin 70 bilion hilang. Dan zaman Muhyiddin Yassin habiskan 600 bilion. Adakah hang dapat 22,000? 600 bilion bahagi dengan rakyat Malaysia, seorang dapat RM22,000. Kita boleh fikir, kita boleh nilai sendiri. Jadi sebelum nak mengundi pilihan raya untuk PRU15, sebelum pergi mengundi, hampa siasatlah, hampa ambil tahulah setiap parti-parti politik. Parti mana yang nak bawa perubahan, ekonomi, pertanian, peluang pekerjaan. Kira macam mengajak rakyat pergi sambung belajar, berpengetahuan. Bila berpengetahuan balik, boleh menggunakan ilmu yang dia ada supaya dia dapat survive hidup dia. Dia dapat dia dapat bina satu bisnes ke, satu apa-apa ke, untuk menyediakan supaya rakyat Malaysia dia tak jadi B40.
Kan? Dia juga sediakan peluang-peluang untuk rakyat-rakyat B40 ni keluar daripada B40, boleh dia macam boleh jadi M40. Kita boleh fikirlah geng untuk negara kita yang akan datang ni. Okeylah geng, fikir-fikirkanlah geng. Ada parti menggunakan agama, menggunakan bangsa demi mengekalkan kuasa, demi untuk mendapatkan kuasa, demi berebut kuasa. Demi apa? Demi kuasa saja. Dan ada juga satu politik ni, dia nak berkuasa sebab dia nak selamatkan diri. Especially Zahid Hamidi, terang-terang 40 kes dia dah selamat. Dan jangan lupa 47 kes lagi tu memang payah dia nak selamat. Sebab apa? Ada bukti dan ada data dan ada statement bank yang berlaku macam di dalam Yayasan Akal Budi Zahid Hamidi punya. Fikir-fikirkan geng, tolak Barisan Nasional, tolak Perikatan Nasional, undilah Pakatan Harapan. Dan sekarang ni kena ingat, Pakatan Harapan bukan di bawah Tun Mahathir. Dan kena ingat, Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri 22 bulan itu adalah kesilapan Pakatan Harapan. Dan ketika itu Anwar Ibrahim tak ada di luar, Anwar Ibrahim ada di dalam penjara. Dan kesilapan kita menerima Parti Bersatu dan Tun Mahathir, itulah yang membuat imej Pakatan Harapan rosak sewaktu 22 bulan. Jadi kita akan tolak Tun Mahathir, kita tak ada. Sekarang ni kita hanya 3 parti. Parti PKR, Parti Amanah dan Parti DAP. 3 ni je. Okey? Di dalam 3 parti ni semua bangsa ada. Sebab rakyat Malaysia ada Melayu, ada India, ada Cina, ada Iban, ada Kadazan, ada Siam, ada Bidayuh, Sabah, Sarawak. Fikir-fikirkan geng, kita perlu refresh, kita perlu ubah undang-undang yang ada sistem kerajaan ni. Bukan ubah undang-undang perlembagaan. Kita perlu ubah sistem yang ada dalam kerajaan ni. Sebab sistem ni mengkayakan orang-orang hak di atas, mengkayakan kroni-kroni. Sebab itulah mereka nak import ekspor senang. Sebab import ekspor mereka tak perlu fikir tapak, tanah, piping lah apa untuk nak keluarkan satu produk tumbuhan. Lebih baik import senang. Harga mereka boleh kontrol. Tu je. Yang teruk kita, bukan mereka. Okey, fikir-fikirkan, tolak Barisan Nasional, tolak Perikatan Nasional. Okey, Assalamualaikum. Subscribe, copy link, like sekali. Okey.